yang kita tahu, adab merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan merupakan perbuatan sejak lahir daripadanya dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Adab dan akhlak dalam Islam adalah tentang cara hidup yang baik dan sopan di dunia ini. Adab dan akhlak dalam Islam juga mempunyai berbagai aspek kehidupan seperti cara berbicara, cara berpakaian, cara bergaul dengan orang lain dan banyak lagi. Adab dan akhlak Islam juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Dengan mengikuti adab dan akhlak di dalam Islam, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkembangan dan kemajuan individu, institusi keluarga, komuniti setempat, masyarakat yang pelbagai dan konsep negara bangsa yang wujud pada masa itu adalah cara peradaban manusia diukur. Memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia serta mengubah peradaban manusia ke arah yang lebih baik adalah objektif perbincangan tentang peradaban. Masa depan manusia bergantung pada tahap ilmu dan etika Islam seseorang, masyarakat atau peradaban. Tambahan pula, teras ilmu pengetahuan merujuk kepada keperluan untuk memperlengkapkan diri dengan pengetahuan yang bermanfaat supaya ia tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Bukan sahaja individu mendapat manfaat daripada pengetahuan mereka sendiri, tetapi ia juga dapat membantu agama Islam, masyarakat, bangsa dan negara di Malaysia. Untuk topik pertama ialah etika Islam membimbing peradaban manusia. Etika Islam menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4 menjelaskan bahawa pujian dan pengakuan Allah SWT terhadap budi pekerti, akhlak atau etika Rasulullah SAW sehingga Allah menggunakan kalimat nafirah yang menggunakan semua perbuatan baginda mengandungi akhlak yang boleh diikuti juga diteladani. Etika Islam mengajar umat sentiasa melakukan sesuatu kerana Allah SWT sebagai makhluk. Kita hendaklah mengakui diri sebagai hamba Allah dan melakukan seluruh perintahnya dan mengelakkan diri daripada melanggar larangannya dengan firman Allah SWT yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar." Surah Taubah 9 ayat 9. Muslim betul-betul istiqomah mendirikan solat dan menghayati ajaran Islam akan hidup sebagai seorang yang sopan santun dan sentiasa berfikir positif. Setiap Muslim perlu mengikut setiap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Etika Islam juga berperanan dalam perniagaan dalam Islam. Kedua-dua pihak hendaklah jujur dan mendapat persetujuan antara satu sama lain sebagai firman Allah yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah." Dalam membangun insan yang cemerlang, yang pertama adalah apabila keruntuhan moral dan akhlak. Pengaruh Barat yang dibawa masuk melalui kesenian, aktiviti hiburan dan budaya kuning telah menyebabkan keruntuhan moral dan akhlak yang sangat wajar di kalangan umat Islam. Generasi muda dan remaja memandangnya sebagai kemajuan. Sikap umat Islam yang tidak mampu bersaing dengan tuntutan dunia untuk pembangunan ilmu juga turut membawa kepada kemerosatan nilai ini. Strategi ini telah dirancang dan dikawal oleh pihak Barat untuk melemahkan umat Islam serta usaha mereka dalam pencapaian ilmu dan agama. Masyarakat kini sering terdedah terhadap hiburan yang mewarnai kehidupan mereka. Ia dapat mengubah cara sosial seseorang tersebut, membentuk cara dan ragam perhubungan rakan sekerja, keluarga dan masyarakat sekeliling. Generasi muda sangat mudah untuk tergolong dalam gejala-gejala yang tidak sihat yang dipengaruhi oleh agama lain seperti budaya Barat. Mereka lebih menyenangi penghibur-penghibur mereka
daripada tokoh-tokoh Islam dan sahabat Rasulullah SAW. Perbentukan ihsan pada masa akan datang akan goyah jika gejala ini terus berlaku. Seterusnya, yang kedua ialah sistem pengurusan dan pentadbiran yang gagal. Sejak abad ke-11 Masihi, Barat telah melancarkan gerakan untuk memaksa penguasaan sistem sekular Barat dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Mahyudin Haji Yahya telah berkata bahawa golongan birokrat pendidikan Inggeris sekular ini yang dipilih untuk memimpin dan mentadbir negara. Akhirnya, ilmu Islam yang ditiru dalam bidang tersebut telah hilang dan lumpuh. Yang ketiga pula adalah perbezaan pemikiran mazhab. Selepas pembunuhan Umar dan Uthman, pertikaian mula bermaharajalela, melahirkan mazhab Khawarij iaitu penentang sahabat, Syiah Rafidah iaitu pembela Ali, serta Syiah Nashibah membenci Ali. Pada zaman Tabi'in, aliran Qadariyah dan Mu'tazilah di Basrah serta Jahmiyah dan Mujassimah di Khurasan pun muncul. Khalifah Al-Ma'mun yang cerdik dan progresif telah membawa buku-buku falsafah Yunani menyebabkan beberapa mazhab berani mempersoalkan keyakinan sahabat. Perpecahan terus menguat akibat perbalahan ayat Al-Quran, sunnah, sifat Allah, sunnah-sunnah, syurga neraka dan dosa besar yang wujud. Dengan itu, pendekatan kepada ilmu lain serta kemahiran juga terhenti. Topik seterusnya ialah pengajaran adab dan akhlak Islam dalam membangunkan model insan. Mengikut sejarah, pendidikan berdasarkan falsafah dan prinsip Islam berjaya membangunkan umumnya pada tamadun manusia dan khusus dalam tamadun Islam. Kemunculan zaman kecemerlangan ilmu dan pendidikan semasa pemerintahan Islam telah mempertunjukkan betapa pentingnya pendidikan Islam yang berasaskan ilmu wahyu dan dikosong oleh ilmu akal. Selain itu, kepentingan Islam kepada pendidikan berjaya menyebabkan kecemerlangan peradaban dan membangunkan model insan yang bersungguh-sungguh dan benar-benar stabil dari segi ilmu, iman, akhlak dan kemahiran. Para ilmuwan Islam yang lahir pada masa itu berjaya menguasai pelbagai kepakaran dalam bidang tertentu. Seterusnya, kepentingan agama dalam pendidikan akhlak. Pendekatan Islam dalam pendidikan akhlak sangat penting kepada penamaan akidah atau rohani. Akidah merupakan teras Islam yang paling utama. Kepentingan akidah dalam Islam dapat dilihat dalam ayat Al-Quran dan hadis yang banyak mengaitkan pembentukan akhlak dan akidah atau iman. Tunku Sarah Tunku Muhammad Jiwa menyatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Asmawati Suhaid 2005, iaitu penerapan nilai akhlak bermula daripada ciri-ciri tauhid kepada Allah SWT demi melahirkan insan yang soleh dan berakhlak. Selain itu, pengajaran adab dan akhlak Islam dalam pembangunan modal insan. Daripada pembincangan di atas, jelaslah bahawa pendidikan tidak dapat dipisah daripada nilai akhlak dan moral. Di dalam Islam, agama itu adalah akhlak sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud agama itu adalah nasihat. Ia merupakan nasihat tentang yang betul dan yang salah. Justru, pendidikan akhlak merupakan komponen penting dan tidak boleh dipisahkan daripada subjek pendidikan Islam secara khusus dan pengajaran Islam secara umum. Kedua, tentang pengajaran dan penerapan nilai murni atau akhlak dalam subjek pendidikan Islam, pemupukan nilai akhlak ke dalam diri pelajar telah berlaku sejak bermulanya perkembangan Islam di negara ini. Pelaksanaan pendidikan akhlak juga berlaku dalam sistem pengajian pondok yang merupakan pendidikan Islam awal. Kenyataan ini dinyatakan oleh Ghazali Basri 1991 yang berpendapat bahawa pengajian pondok berpengaruh untuk melahirkan pelajar yang arif dalam hukum agama, mempunyai akhlak yang tinggi serta dapat membimbing masyarakat. Berdasarkan perbincangan, etika Islam dalam pembangunan peradaban manusia yang cemerlang ini
kita mendapati bahawa terdapat beberapa faktor, perspektif dan peranan yang boleh dilihat bagi kajian ini. Tidak ramai di antara kita yang sanggup menyelami dan mengupas dengan lebih mendalam. Umat Islam perlu mempunyai 3 aspek yang menerapkan dalam diri, iaitu memelihara kesejahteraan, menyemai nilai kepercayaan dan kewujudan sistem sosial yang selamat. Seseorang mestilah menegur dan menasihati antara satu sama lain supaya menjadi seorang yang beretika cemerlang. Oleh itu, mestilah mempunyai akhlak serta peribadi yang mulia dan menjaga maruah diri dengan baik. Hal ini kerana golongan yang mempunyai akhlak yang mulia adalah tinggi darjatnya, diisi Allah SWT dan juga manusia. Bukan itu saja, etika Islam dalam membina peradaban manusia yang cemerlang adalah dengan mengikuti ajaran Islam yang mencakup pelbagai aspek kehidupan, seperti cara berbicara, cara pakaian, cara bergaul dengan orang lain dan banyak lagi. Etika Islam juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dengan mengikuti etika Islam, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selain itu, etika Islam juga mengajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam membangunkan peradaban manusia yang lebih baik dan cemerlang. Dengan menerapkan etika Islam dalam kehidupan seharian, seorang dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.